Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya berharap semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan kita semua dihindari daripada wabak COVID-19. Jadi, untuk penonton yang kali pertama menonton di channel Cikgu Azul Nizam ini, saya mohon, saya minta semua penonton boleh menekan butang subscribe, loceng kat bawah tu yang berwarna merah, supaya dia bertukar kepada warna kelabu. Jadi maksud kalau loceng tu dah warna kelabu, dah subscribe dah tu. Jadi terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton dan telah menekan butang subscribe. Jadi topik kita pada hari ini untuk tingkatan 5 KSSM, saya akan menyentuh tentang bidang 7, iaitu moral dan kenegaraan. Jadi untuk hari ini saya akan berbincang atau saya akan menekankan tentang unit 10 yang bertajuk pengurusan kewangan secara beretika, menjamin keharmonian hidup. Jadi maksudnya kat sini, bagaimana kita nak menguruskan duit kita dengan baik supaya hidup kita berada dalam keadaan selesa dan aman. Secara konsepnya bahawa kita jangan menjadi hamba kepada duit, tetapi biarlah duit menjadi hamba kepada kita. Itu konsep yang ingin ditekankan ataupun saya tekankan di dalam unit ini. Jadi sebelum kita pergi lanjut tentang pembelajaran dan topik ini, kita tengok dahulu apa itu standard pembelajaran. Seperti mana saya maklumkan sebelum ini, standard pembelajaran adalah apa yang perlu diketahui ataupun apa yang perlu difahami oleh setiap pelajar, kerana di dalam peperiksaan dan pembelajaran ini akan disoal. Jadi kita tengok apa itu standard pembelajaran bagi unit 10 ini. Yang pertama, menyenaraikan pelbagai sumber kewangan yang diperolehi secara beretika. Maksudnya beretika adalah secara bermoral. Jadi kita tak boleh mendapatkan duit dengan cara yang tak beretika. Macam mana nak dapat duit cara tak beretika? Merompak, rasuah dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang tidak beretika. Bukan sahaja bertentangan dengan agama, tetapi juga menyalahi peraturan dan undang-undang. Jadi kalau kita melanggar perkara yang berkaitan agama, jadi kita akan mendapat dosa kan. Tetapi dan dalam masa sama, bukan sahaja melanggar agama, kita melanggar juga undang-undang. Jadi kalau melanggar undang-undang, kita boleh dikenakan hukuman penjara, sebat dan sebagainya. Yang kedua, mengenal pasti cara menguruskan kewangan secara beretika. Apakah cara bagaimana nak buat dan sebagainya. Itu kita maksudkan dengan mengenal pasti cara menguruskan kewangan secara beretika. Yang ketiga, menyatakan satu demi satu cara ataupun kepentingan pengurusan kewangan secara beretika. Kita menyatakan cara-cara nak uruskan kewangan secara beretika. Yang keempat, mengamalkan kesan pengurusan kewangan secara tak beretika. Jadi kita nyatakan kesan, akibat dan sebagainya. Jadi kesan-kesan akibat ini kita tak urus kewangan dengan cara yang baik. Yang kelima, mengekspresikan perasaan ataupun menunjukkan perasaan apabila kita menguruskan kewangan secara beretika. Jadi kita tunjuk mimik muka kita gembira, kita sedih. Kenapa sedih? Kerana duit tak cukup, kerana kita salah belanja, kerana kita belanja kepada perkara yang tidak elok. Tu maksud perasaan kita lah, sedih, gembira, seronok, happy dan sebagainya. Itu maksudnya menunjukkan perasaan apabila kita
menguruskan kewangan secara vertikal. Dan yang terakhir, mempraktikkan ataupun mengamalkan amalan pengurusan kewangan secara vertikal. Jadi kita sentiasa amal. Nak amal macam mana? Kita boleh menabung, kita masuk insurans, kita simpan bawah bantal. Boleh tak? Boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kadang-kadang kita perlu simpan duit kita apabila kita keperluan mendesak kan. Contohnya macam ibu bapa macam saya. Jadi tak semua duit saya boleh simpan dekat institusi kewangan yang sah. Tetapi saya juga perlu ada duit bawah bantal. Jadi kenapa? Guna dia untuk apa? Contoh anak saya sakit, anak saya tiba-tiba nak makan sesuatu kan. Jadi kita boleh menunaikan hajat dia. Okay, kita nak nilai bila kita sebut tentang kewangan kewangan vertikal ini, apakah nilai sesuai? Nilai sesuai nilai pertama, nilai kesederhanaan. Maksudnya kita bersikap tak terlampau boros lah kan. Tak terlampau boros, tak terlampau menunjuk dan sebagainya. Jadi sederhana sahaja. Yang kedua, bertanggungjawab. Kenapa bertanggungjawab? Sebab kita sendiri, tanggungjawab dalam diri sendiri ni yang menentukan masa depan kita. Salah kita congak kewangan kita pada masa sekarang, jadi kesan dia buruklah pada masa hadapan. Yang ketiga, rasional, maksudnya berfikir dengan waras kan, dan mengikut akal fikiran yang logik. Jadi tak merapu-rapu kan. Yang keempat adalah berdikari. Maksudnya dia boleh menguruskan kewangan tu dengan cara dia sendiri. Mungkin orang A tengok, contohnya kita pergi ada isu insurans kan. Orang A tengok insurans tak bagus, tapi awak sebagai pengurus kewangan yang baik melihat dia sebagai satu benda yang bagus. Jadi bila benda bagus, maksudnya kita percaya bahawa apa kita buat, apa kita laksanakan itu adalah yang terbaik. Jadi kita berdiri dengan kaki sendiri tanpa kita mengharapkan bantuan kepada orang lain. Jadi yang kelima ataupun yang terakhir adalah nilai kerajinan. Okay, ini 5 nilai yang boleh kita letak ataupun boleh kita masukkan apabila kita bercerita atau kita berdiskusi tentang amalan pengurusan kewangan secara vertikal ini. Kita masuk kepada topik pembelajaran kita pada ini. Yang pertama, kita tengok apakah konsep pengurusan kewangan. Jadi kita tengok apa yang dimaksudkan pengurusan kewangan. Jadi maksud yang pertama, merancang. Kita mesti merancang pendapatan secara berhemah dalam kehidupan. Maksudnya kita fikir kan, merancang tu fikir. Tak boleh dapat duit belanja, Itu bukan cara menguruskan kewangan dengan cara yang sangat baik. Jadi itu loba kan. Orang Melayu kata loba. Ataupun terburu, dapat belanja. Dia rasa seronok, duit dia dah banyak kan. Dapat belanja. Jadi terutamanya untuk kalau mereka dah hidup berkeluarga, kan macam saya. Jadi anak-anak kita tak tahu dia punya kehendak dan keperluan dia pada masa akan datang. Jadi kita perlu simpan duit untuk mereka. Contohnya sekarang, kalau kita lihat sekarang anak-anak yang nak menyambung pembelajaran. Jadi contoh macam anak saya sebagai seorang cikgu. Jadi anak-anak saya apabila menyambung pembelajaran, mereka tidak akan mendapat sebarang pinjaman. Jadi apabila tak dapat pinjaman, saya sebagai bapa lah yang perlu menanggung semua kos pembelajaran anak-anak saya. Jadi kalau anak saya sambung, insya-Allah anak saya akan sambung. Jadi kalau dia sambung mana-mana, jadi dia memerlukan sumber kewangan yang ukuran. Jadi dia perlu financial support daripada ibu bapa. Jadi ibu bapa lah kena bantu mereka. Nak bantu mereka, adakah pada hari kejadian baru saya nak mencari duit? Oh, tak boleh. Kerana kos pembelajaran adalah sangat tinggi kan. Lagi-lagi pada masa akan datang. Untuk anak-anak sekalian, awak sambung belajar pun kalau tengok tanpa subsidi kerajaan di universiti awam, kos untuk satu orang lebih daripada 10,000 kos yuran sahaja.
Tetapi apabila awak menyambung ke universiti swasta, jadi kos pembelajaran untuk diploma, bukan untuk degree, untuk diploma sahaja sudah mencecah sehingga 30,000. Jadi kita perlu rancang bukan kita lah. Awak juga pada masa depan dan ibu bapa awak juga telah merancang untuk awak. Yang kedua, tindakan merancang pembelajaran secara berhemah dalam kehidupan. Dan yang ketiga, supaya sebab apa? Segala keperluan dan kehendak dapat dicapai secara efisien. Itu sebab dia. Man tahu. Dalam soalan dia kata, kenapa perlu konsep pengurusan kewangan? 2 markah. Kenapa? Supaya kita dapat merancang pendapatan kita secara berhemah. Supaya boleh dapat 2 markah, kan? Dapat markah yang ada supaya keperluan dan kehendak dapat dicapai dengan efisien. Keperluan apa? Keperluan kehidupan kita lah. Apa yang saya nak? Banyak benda kan? Contohnya macam saya nak beli rumah. Nak beli rumah boleh sebiji ke? Mungkin ada orang A, keperluan dia ataupun kehendak dia nak beli rumah sebiji. Tapi mungkin ada orang lain nak beli rumah sampai 10 biji. Jadi bagaimana nak capai? Itulah pentingnya pengurusan kewangan secara efisien. Yang seterusnya, sumber kewangan yang beretika. Saya dah kata kita perlu dapat sumber kewangan yang beretika. Jangan tak dapat yang tak beretika. Tak beretika tu banyak kan, merompak, membunuh dan sebagainya kan. Tu jangan. Dosa buat tu. Saja dosa, tetapi benda tu juga menyalahi peraturan dan undang-undang. Kita tengok apa yang dah beretika. Ni, beretika maksudnya dibenarkan oleh agama dan dibenarkan dan tidak juga menyalahi dalam undang-undang. Yang pertama, pelaburan hartanah. Ni boleh jadi jutawan ni. Melabur dalam hartanah. Kita beli murah, kita jual mahal. Bijak tak? Itu bijaknya kan. Jadi siapa yang bijak seperti ni, nak cepat kaya, tapi mendapat duit secara beretika, laburlah dalam pelaburan hartanah. InsyaAllah cepat kaya. Yang kedua, simpanan bank. Simpanan bank ni adalah yang bentuk simpanan yang selamat lah kan. Kita simpan, benda tu simpanan kita dijamin selamat oleh kerajaan. Itu tak perlu risau lah. Jadi macam mana nak dapat duit daripada simpan kat bank ni? Berbanding simpan bawah bantal. Sebab bank ada dia punya kadar faedah setiap tahun. Dia ada dia punya kadar dividen kan setiap tahun yang akan diperolehi oleh semua pendeposit. Jadi tu macam mana awak akan dapat pulangan ataupun keuntungan. Tapi secara minimum lah, kerana dia adalah cara yang selamat. Ketiga, saham. Ni saham yang ditirafon. Saham ni banyak kan. Daripada main BSK. Usaha saham boleh masuk mana-mana financial kan. Kewangan-kewangan dan sebagainya. Jadi saya tahu dekat bank semua ada saham-saham. Kita boleh beli saham-saham tu. Bukan saja saham-saham yang dia jadi bank. Dia boleh juga beli saham-saham syarikat. Saham-saham biasa syarikat lah kan. Jadi kita bersama-sama menjadi pemegang saham. Jadi bila dia pemegang saham, kita juga apabila syarikat tersebut mendapat keuntungan, kita juga akan mendapat keuntungan dalam masa yang sama. Kerana kadar keuntungan kepada semua pemegang saham akan dibayar mengikut persen pun peratus pegangan saham masing-masing. Yang keempat, gaji. Ini semua mereka yang bekerja kan, dia akan dambakan gaji. Jadi kalau kita lihat, jadi daripada gaji ni lah kita boleh menguruskan sumber kewangan kita lah. Daripada gaji ni kita boleh menguruskan perbelanjaan anak dan sebagainya. Yang kelima, insurans. Insurans kan. Jadi terutamanya kalau kita lihat orang sekarang masuk insurans, tujuan dia supaya kita ada bekalan apabila kita ditimpa kecemasan. Jadi contohnya kalau ada orang yang masuk insurans, dia meninggal. Jadi anak-anak dia, contoh dia membuat pinjaman membuat pinjam perumahan. Jadi katakan kalau dia meninggal, jadi insurans yang akan bayar rumah dia lah.
Jadi itu sumber kewangan. Jadi anak-anak ataupun waris-waris yang tinggal tak perlu pening kepala kerana segala segala baki pinjaman rumah tersebut telah diselesaikan oleh pihak insurans. Jadi kerana kalau contoh bapa meninggal, dia dah hilang satu sumber kewangan kan. Jadi gaji dia dah hilang. Jadi bila anak-anak dia dah tak ada gaji, anak kecil lagi kan. Jadi isteri dia daripada dia bekerja 2 orang, daripada 2 sumber gaji tinggal 1 sumber gaji, jadi pening kepala kan. Susah hati. Dah lah hilang suami, hilang sumber pendapatan, rumah kena bayar. Jadi siapa yang akan bantu untuk membayar rumah tersebut? Jadi yang membantu adalah pihak insurans. Keenam, dividen. Dividen ni saya telah sentuh tadi. Apabila kita melabur dalam saham, kita membuat simpanan bank, kita menabur dalam hartanah. Jadi daripada situ kita boleh dapat dividen juga. Dengan insurans juga kita boleh dapat dividen. Jadi bergantung kepada jenis insurans yang kita labur. Ketujuh, sewa. Sewa ni banyak kan. Sewa maksudnya kita ada harta, kita ada rumah, ada kedai. Kita sewa kepada orang lain. Jadi dengan sewa yang kita dapat, kita boleh gunakan untuk membeli perkara-perkara yang lain lah kan. Yang ke-8, upah. Upah dan gaji lebih kurang sama kan. Tapi upah dia lebih kecil sikit lah berbanding gaji. Dan 9 adalah bonus. Jadi itu 9 sumber kewangan yang boleh kita kategorikan sebagai perkara-perkara mendapat sumber kewangan yang vertikal. Okey, yang seterusnya kita pergi topik yang kedua. Cara menguruskan sumber kewangan dengan baik. Yang pertama, dapat gaji, uruskan dengan baik. Urus pendapatan dan perbelanjaan dengan prima. Itu saya kata di awal tadi, dapat jangan terus belanja. Ada calculation dia. Macam saya pun, saya punya calculation setiap bulan. Jadi contohnya pendapatan saya 5,000. Daripada 5,000 ni 1,000 saya bayar rumah, 500 saya bayar kereta. Ada apa? 1,500 kan. Bagi mak bapak 500 dan 2,000. Bil api, bil air, bil telefon 500 lagi dan 2,500. Banyak kan? Lepas tu minyak kereta, minyak insurans rotek kereta semua saya perlu sedia 500 dan 3,000. Tak banyak dah tinggal 2,000 je. Tinggal 2,000. Cukup lah untuk makan minum saya dan seluruh isi keluarga saya. Jadi itu contoh bagaimana nak uruskan pendapatan dan perbelanjaan dengan prima. Yang kedua, menyertai skim pelaburan yang diiktiraf. Jadi apa contoh skim pelaburan yang diiktiraf? Skim cepat kaya. Boleh kan? Oh no. Itu jangan buat. Kenapa? Kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Tipu tu semua. Skim cepat kaya. Jadi mereka yang menganjurkan skim cepat kaya itu, dia akan perolehi kewangan secara tak vertikal. Jadi apa skim yang dibenarkan? Kita masuk dalam, biasanya yang dibenarkan adalah saham, membuat simpanan di bank dan sebagainya. Itu contoh-contoh skim pelaburan yang diiktiraf oleh kerajaan. Yang ketiga, memiliki aset tetap. Apakah aset tetap? Ni contoh aset tetap tadi saya dah sebut. Kita ada beli rumah, kita beli kedai, kita beli tanah. Itu adalah aset-aset tetap. Jadi aset-aset tetap ni biasanya dia akan mempunyai nilai. Nilai dia akan bertambah saban tahun. Jadi kalau kita lihat 10 tahun lepas, contoh harga rumah di Batu Pahat Johor, saya duduk Batu Pahat. 10 tahun lepas harga rumah baru 200. Rumah tak ada tengok rumah lain. Kita tengok rumah teres lah. Itu rumah paling mampu milik. Macam saya lah kan. Nak beli rumah lain tak mampu. Gaji yang bayar kerajaan cukup saja. Tapi masih mencukupilah. Alhamdulillah. Jadi 10 tahun lepas, mula-mula saya kerja. Tapi tak mampu juga sebab baru kerja kan. Jadi kita tak ada apa-apa. Jadi kita kena uruskan benda lain lah. Jadi 10 tahun lepas harga rumah teres Batu Pahat baru 200,000. 10 tahun lepas. Tapi pada tahun 2021 kalau lihat harga rumah teres di Batu Pahat sudah mencecah sehingga 320,000. Itu saya kata kita perlu memiliki aset tetap ni. Kerana aset tetap ni nilai dia semakin
meningkat saban tahun. Yang kelima, membuat pinjaman mengikut kemampuan. Jadi nak buat pinjam wajib bayar. Tak bayar, masuk penjara nanti. Bukan saja masuk penjara, tapi boleh disediakan muflis lah. Bila muflis, jadi banyak benda kita tak boleh buat. Jadi buat pinjaman mengikut kemampuan. Jadi apa yang mampu kita bayar, itulah kita pinjam. Jangan kita pinjam dengan amount yang terlampau besar sehingga kita tidak mampu membayarnya. Ni yang kelima, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita juga perlu membayar cukai. Bila perlu bayar cukai? Sepanjang tahun lah perlu bayar cukai. Jadi biasanya kita mengisytiharkan harta dia, bukan saja untuk saya, tetapi untuk semua rakyat Malaysia yang berpendapatan 3,500 ke atas, bayar cukai. Bukan bayar cukai, isytihar perlu bayar cukai bermula daripada bulan 3. Mula bulan 3 sehingga bulan 5 lah kita perlu isytihar berapa banyak harta yang kita ada. Jadi daripada harta yang kita isytiharkan tu, kita perlu bayar cukai. Jadi macam saya pun, setiap bulan saya potong cukai lebih kurang 201 bulan. Jadi saya telah mampu untukkan, sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab, saya telah mampu untukkan sumber kewangan yang saya dapat ini untuk membantu pembangunan negara. Tahniah untuk diri saya. Jadi untuk anak-anak juga dan semua cikgu-cikgu yang lain, jangan lupa bayar cukai. Untuk anak-anak, kerja elok, dapat gaji besar-besar, bayarlah cukai lah. Kerana dia dapat membantu pembangunan negara. Bukan kita yang sahaja senang, bukan orang lain sahaja yang dapat mengasai duit cukai tersebut, tapi kita lah. Jadi kita dapat tengok kerajaan membina jalan raya, membina hospital, membina balai bomba dan sebagainya. Siapa yang senang? Kita jugalah. Memudahkan kehidupan harian kita. Kita pergi yang ke-6, membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Simpanan waktu kecemasan ni sangat perlulah. Tiba-tiba contohnya kita sakit, anak sakit, anak nak sambung belajar. Nak sambung belajar tu bukan untuk kecemasan. Kita dah tahu bila dia nak sambung belajar. Biasa yang kita kategori sebagai kecemasan ni adalah kita berada dalam keadaan tiba-tiba lah sakit lah biasanya. Jadi kita tak tahu bila kita sakit, tapi kita berdoa supaya kita sentiasa sihat setiap hari. Jadi perlulah simpanan. Jadi salah satu cara kita membuat simpanan kita, apabila mempunyai duit pada waktu sakit, kita boleh melabur dalam insurans. Yang ke-7, melindungi pendapatan simpanan dengan insurans. Saya dah sebut tadi, dah keluar kan? Jadi dengan insurans tu kita boleh gunakan sewaktu kecemasan. Kerana biasanya kita ambil insurans kesihatan. Jadi apabila kita masuk ke hospital dan sebagainya, jadi pihak insurans yang akan mengcover ataupun support kan kita punya pembelanjaan apabila kita masuk ke mana-mana hospital swasta. Ke-7, 8, membuat bayaran pinjaman secara konsisten. Ini saya dah sebut tadi, kita pinjam berpada kita hanya pinjam berapa yang kita mampu bayar. Tak mampu bayar, jangan buat pinjaman. Kerana biasanya orang buat pinjaman ni dia akan menggunakan duit tu untuk beli aset tetap ataupun untuk beli aset-aset yang tak nilai menurun lah, seperti kereta kan. Jadi itu gunanya kita fungsi apabila kita membuat pinjaman. Jangan buat pinjaman untuk kita bersukaria, berjoli, berjalan-jalan dan sebagainya. Jadi kesan dia masa dapat duit seronok lah kan, tetapi kesan dia apabila nak bayar. Yang ke-9, merancang kewangan untuk simpanan hari tua. Jadi walaupun saya bekerja dengan kerajaan, ada pencen, tetapi saya juga perlu merancanglah kewangan saya, kerana kita tak tahu apa akan berlaku pada masa depan. Jadi pada masa depan kita dah ada anak, ada cucu kan. Jadi cicit dan sebagainya bila tua, jadi kita juga menggunakan duit kan. Duit apabila anak datang, nak bagi hadiah, nak berjalan, melancong dan sebagainya. Jadi kita punya kehendak dan keperluan juga pada masa tersebut juga akan berubah. Jadi kita perlu simpanlah ataupun perlulah merancang
kewangan kita supaya kita ada duit dan kita dapat memenuhi keperluan dan kehendak kita pada masa tersebut. Dan yang terakhir, membuat tabungan daripada lebih pendapatan dan tabungan jangka panjang. Okay, itu 10 cara. Tak semestinya ikut semua. Dapat ikut 4-5 perkara juga dah memadai. Okay, kita pergi yang seterusnya. Kepentingan pengurusan kewangan secara vertikal. Yang pertama, mengurangkan beban kewangan. Dengan mengurangkan beban kewangan, kita dapat meningkatkan simpanan agar pulangan dividen bertambah dan mengelakkan pinjaman yang tidak sepatutnya. Jadi, yang kedua, mengelakkan kes penipuan. Ini tadi kita masuk benda-benda yang diharamkan. Jadi kita dapat elakkan penipuan dan transaksi haram. Jadi yang dengan menyertai skim pelaburan yang sah, membuat tinjauan sebelum mengutamakan sebarang urus niaga. Yang ketiga, kuasa beli yang tinggi. Dengan kuasa beli yang tinggi, dapat memaksimumkan kepuasan pemilik dan dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, masa depan yang sejahtera. Dengan kita memiliki harta kekal, mempunyai tambahan kewangan daripada pelaburan. Okay, jadi ini 4 kepentingan kenapa kita perlu urus kewangan dengan baik. Jadi benda-benda ni yang risau pelajar. Tak semestinya bila soalan peperiksaan, awak perlu tulis sebiji atau sama macam ni. Tak perlu. Jangan risau. Tak semestinya awak perlu tulis sama macam ni. Jawapan dan peperiksaan yang logik. Saya selalu cakap kepada pelajar bahawa konsep pusat pendidikan moral adalah kita menjawab soalan. Jangan dia tanya, kenapa perlu menabung? Awak jawab apa? Apa yang pelajar jawab? Yang diterima. Saya perlu menabung supaya kita mempunyai simpanan pada masa tu. Boleh? Ada tak dekat ayat saya ni? Tak ada. Tapi boleh tak? Boleh. Supaya apabila kita tua, kita ada duit. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting, kita faham macam mana nak urus kewangan dengan baik. Jadi apabila kita periksa, kita olahlah ayat tersebut supaya ayat tersebut menjadi cantik. Okay, kita tengok yang seterusnya. Topik kita yang ketiga. Kesan menguruskan kewangan secara tidak vertikal. Okay, yang pertama, kadar muflis meningkat. Jadi muflis meningkat ni sebab apa? Sebab kebangkrapan juga meningkat. Kenapa kebangkrapan juga meningkat? Kerana tadi itulah. Saya ada cerita bahawa kita meminjam melebihi keperluan. Jadi bila kita meminjam melebihi keperluan, jadi kita tiada sumber kewangan ataupun kita tiada duit yang mencukupi untuk membayar sesuatu. Yang kedua, pemberi hutang tidak berlesen akan bertambah. Ni siapa pemberi hutang ni? Yang tidak berlesen. Ni Along. Kenapa Along bertambah? Kerana permintaan bagi pinjaman kewangan bertambah. Siapa yang meminta tu? Kita masyarakat lah. Masyarakat meminta. Betul tak masyarakat minta? Kalau tak ada permintaan, jadi takkan ada penawaran. Itu daripada segi konsep ekonomi lah. Dia ramai yang nak meminjam. Ramai yang tidak urus kewangan dengan baik. Jadi Along, dia mengambil kesempatan lah kan. Dia bagi pinjaman. Jadi Along akan bertambah lah. Okey. Yang ketiga. Keberhutangan dalam kalangan rakyat meningkat. Maksudnya peratus hutang rakyat meningkatlah. Jadi semakin ramai ataupun semakin banyak rakyat yang berhutang. Okay, yang keempat, wujud komuniti yang boros. Kenapa komuniti yang boros? Kerana mereka terlampau mementingkan kepoyo-poyoan. Mereka
terlampau menekankan tentang penampilan. Jadi bila terlampau menekankan penampilan, jadi dia banyak habiskan duit kepada benda-benda yang tidak berfaedah lah. Jadi apa benda tak berfaedah, dia pergi makan dekat restoran yang mahal, terlampau banyak makan di kedai-kedai yang eksklusif. Contohnya macam saya dengan pendapatan yang saya ada, boleh bilang berapa kali saya pergi Starbucks, boleh bilang berapa kali saya pergi KFC dan mana-mana makanan segera kan. Jadi jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar sekalian, anak-anak sekalian kan, tengok berapa kali awak pergi Starbucks, terutama yang duduk kat bandar tu. Saya rasa pelajar, kalau saya pergi tengok daripada kadang saya tak singgah pun, yang daripada luar tu tengok pelajar zaman sekarang pun belajar ataupun awak buat study group pun dekat Starbucks. Tapi zaman saya semua masih dilaksanakan di sekolah. Jadi tu komuniti yang bagus. Jadi perlu elakkan lah tu. Bukan tak bagi awak makan, tapi boleh memadai lah. Okey, seterusnya kelima, kesan psikologi kepada individu. Kenapa kita kata kesan psikologi kepada individu? Kerana apa? Kerana contohnya orang tadi, Alung kan, dia datang rumah, dia meminta hutang, dia mengutip hutang. Jadi dia akan mengancam bukan sahaja pemberi hutang, bukan sahaja kepada orang yang berhutang tersebut, tapi dia juga akan mengancam seluruh ahli keluarga. Mungkin dia boleh bunuh ahli keluarga yang lain, mungkin dia boleh bagi kecederaan, kan dia pukul, dia bagi kerosakan pada harta benda, dia baling cat merah kat kereta, kat rumah dan sebagainya. Dia boleh buat panggilan dengan marah-marah dan sebagainya. Jadi itu perkara-perkara tersebut mendatangkan kesan psikologi lah kepada individu. Individu itu siapa? Kepada anak-anak dan sebagainya. Okey, ni lebih kurang sama juga. Keselamatan keluarga akan terjejas. Okey, jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya pada hari ini. Semoga penerangan saya dalam unit ini dapat membantu pelajar belajarlah sesuatu, dapat sedikit ilmu dalam ni lah, sewaktu PDPR ni. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat pada semua. Okey, jadi sebelum kita habis, jangan lupa yang tak subscribe lagi dan like video saya ini, boleh like dan subscribe. Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dijauhi daripada wabak COVID-19. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Doakan saya semoga sentiasa sihat dan sejahtera supaya dapat saya menyambung perkongsian ilmu-ilmu saya kepada semua anak-anak sekalian. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.